Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para penonton atau pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali semula tazkirah Zuhur Mazid Mujahidin. Baik, insya-Allah pada hari ini masih dalam tajuk Sallu ala Nabi, iaitu kita dah masuk pada bulan Rabiul Awal dan insya-Allah tak lama lagi akan bertemu pada 12 Rabiul Awal, iaitu kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada hari ini ada siri ketiga yang saya berkongsi dengan para penonton bab kelebihan selawat dalam kitab Sahih Al-Targhib wa At-Tarhib. Baik, sebelum tu mari kita membaca selawat seperti biasa. Mudah-mudahan insya-Allah bila kita membaca selawat ini, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita dan begitu juga selawat ini sebagai pembukaan untuk majlis, untuk kita belajar juga bagi para penonton atau jemaah ataupun pemirsa yang mungkin pernah dengar selawat ini, boleh kita sama insya-Allah Salawatul Karim syahran wa hawla ألف ألف على رسول المعلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى يا الله يا الله يا فتاه يا عليم رب افتح قلوبنا فتوح العارفين يا الله يا الله يا فتاه يا عليم رب افتح قلوبنا فتوح العارفين يا الله يا الله يا فتاه يا عليم رب افتح قلوبنا فتوح العارفين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama telah berselawat atas Nabi. Baik, kita teruskan dalam kitab ini. Dalam kitab ini mengatakan anjuran memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ancaman meninggalkan saat nama beliau disebut. Baik, yang pertama, ada hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi asyarah." Iaitu barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, nescaya Allah berselawat kepadanya 10 kali. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Dan hadis yang lain dalam hadis hasan sahih, dan di dalam sebagian lafaz riwayat At-Tirmizi disebutkan, "Man shalla alayya marratan wahida, kataballahu lahu biha 10 hasanat." Ia artinya barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, nescaya Allah mencatat untuknya 10 kebajikan dengannya. Ya, masya-Allah tuan-tuan dan puan, yang pada awal tadi, siapa yang selawat kepadaku satu kali, nescaya Allah berselawat kepadanya 10 kali. Dan hadis yang lain ini mengatakan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, nescaya Allah mencatat untuknya 10 kebajikan dengannya. Masya-Allah tuan-tuan dan puan. Maka di sini kita beruntunglah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya dalam hadis sahih li ghairi dari Anas bin Malik radhiyallahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zukiratu indah falyusalli alayya wa man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyarah." Ia artinya, barang siapa yang aku disebutkan di sisinya, maka hendaklah ia berselawat kepadaku, dan barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, nescaya Allah berselawat kepadanya 10 kali.
Bila barang siapa yang dengar ataupun disebut nama Rasulullah SAW, maka hendaklah ia berselawat kepadaku, kata Rasulullah. Ya, dan barang siapa yang berselawat, kata Rasulullah, kepadaku satu kali, nescaya Allah berselawat kepadanya 10 kali. Ini selalunya pada hari Jumaat lah, para muslimin yang solat Jumaat, bila imam berkhutbah di atas mimbar, nanti dia akan baca selawat, maka bila disebut, para jemaah pun akan baca selawat atas Nabi. Baik, seterusnya di dalam riwayat yang lain disebutkan, man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi asyra salawat wa hatta anhu biha asyra sayyiati wa rafa'ahu biha asyra darajat. Saya baca ulang sekali lagi. Man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi asyra salawat wa hatta anhu biha asyra sayyiat wa rafa'ahu biha asyra darajat. Artinya barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, nescaya Allah berselawat kepadanya 10 selawat dengannya. Dia menghapuskan darinya 10 dosa dan mengangkat derajatnya 10 derajat kerananya. Diriwayatkan oleh Ahmad An-Nasa'i dan lafaz ini adalah milik dari Ibn Hibban di dalam sahihnya. Kat sini ada 3 dapat dalam hadis sahih ini. Maka siapa selawat satu kali, maka Allah berselawatnya 10 selawat. Kedua, tidak hapuskan darinya 10 dosa. Dan ketiga, iaitu mengangkat derajatnya 10 derajat kerana. Masya Allah, tuan-tuan puan. Beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai manusia ni kadang-kadang banyak dosa kita, tuan-tuan puan. Kadang-kadang kita tak sadar ataupun sadar kita terbuat dosa. Dan baca satu selawat ini mudah-mudahan insya-Allah dosa kita diangkat, dihapuskan dosa kita mudah-mudahan, dan diangkat derajat kita 10 derajat dengan kelebihan berselawat. Baik, di dalam hadis yang lain iaitu dalam Sahih Al-Ghairi dan diriwayatkan juga oleh Hakim, sedangkan lafaznya sebagai berikut, iaitu barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, nescaya Allah berselawat kepadanya 10 selawat dan menghapus 10 dosa darinya. Baik, dan hadis yang lain pada Hasan Al-Ghairi dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia berkata, satu ketika Rasulullah SAW pergi dan aku mengikutinya hingga beliau masuk ke suatu kebun kurma. Lalu beliau sujud. Beliau lama sekali sujudnya hingga aku merasa takut atau merasa khawatir kalau Allah telah mewafatkannya atau mencabut ruhnya. Ia berkata, lalu aku datang melihatnya dan beliau pun mengangkat kepalanya dan bersabda, ada apa denganmu wahai Abdurrahman? Ia menunturkan, Rasul menunturkan. Lalu saya menjelaskan hal itu kepada beliau. Ia berkata, lalu beliau bersabda, sesungguhnya Jibril berkata kepadaku, maukah aku sampaikan berita gembira kepadamu bahawa sesungguhnya Allah SWT, Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang berselawat kepadamu, nescaya aku berselawat kepadanya, dan barang siapa yang beri salam kepadamu, nescaya aku memberi salam kepadanya. Di dalam sebuah riwayat ditambahkan, maka aku bersujud kepada Allah sebagai ungkapan syukur. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim, dia mengatakan sanadnya sahih. Masya Allah, tuan-tuan dan puan. Dan hadis ini pula mengatakan, siapa yang berselawat kepada Rasulullah, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Dan siapa yang beri salam kepadamu, nescaya aku beri salam kepadanya. Masya Allah, tuan-tuan dan puan. Tak rugi kita dan sayang kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah sayangkan kepada kita dan hamba-hambanya. Baik, dan kita sudah pasti Allah sayang pada hambanya. Cuma kita sebagai manusia ni, hambanya tu ada kalanya kita terlupa. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, bila khilaf kami, Ya Allah. Baik, seterusnya di dalam hadis yang lain, Hasan Al-Ghairi diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dan Abu Ya'la, sedang lafaznya adalah seperti berikut. Tidak pernah berpisah dengan Rasulullah SAW di antara kami 5 atau 4 orang dari para sahabat Nabi SAW untuk memenuhi kebutuhan beliau di malam dan di siang hari. Ia menuturkan, maka aku pun mendatangi beliau dan ternyata beliau sudah pergi. Aku pun mengikutinya dan beliau masuk ke sebidang kebun di antara kebun-kebun yang ada di dalam Al-Aswaf. Lalu beliau solat dan beliau sujud lama sekali sehingga membuatku menangis dan aku berkata dalam hati, Allah telah mencabut rohnya. Ia menuturkan, lalu beliau mengangkat kepalanya kemudian memanggilku dan bersabda, kenapa kamu? Aku menjawab, ya Rasulullah, engkau lama sekali sujud hingga aku mengatakan dalam hati, Allah telah mencabut roh Rasulnya, aku tidak akan melihatnya lagi untuk selama-lamanya. Beliau bersabda, aku sujud untuk bersyukur kepada Rabbku kerana nikmat yang telah
dia kurniakan kepadaku, barang siapa di antara umatku yang berselawat satu kali terhadapku, nescaya Allah mencatat untuknya 10 kebajikan dan menghapus darinya 10 dosa. Ini lafaz Abu Ya'la dari Ibnu Abid Ad-Dunya berkata dan riwayatnya, man shalla alayya salah sallallahu alaihi asyara. Yang barang siapa berselawat kepadaku satu kali, nescaya Allah berselawat kepadanya 10 kali. Diterangkan tadi di kebun-kebun yang ada di dalam Al-Aswaf tu adalah nama tanah suci Madinah yang disucikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan salah satu tempat di salah satu pokok Al-Baqi'. Di dalam naskah aslinya dituliskan Al-Ashraf dan demikian pula di dalam terbitan Imarah dan ketiga Penta'liq. Baik, di dalam sanadnya terdapat Musa bin Ubadah Rabazi. Baik, seterusnya hadis yang lain pula, iaitu hadis Hasan Sahih dari Abu Burdah bin Yar radhiyallahu anhu. Ia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya min ummati salatan mukhlisa min qalbi sallallahu alaihi biha 10 salawat wa rafa'ahu biha 10 darajat wa kataba lahu minha 10 hasanat wa maha anhu 10 sayyi'at. Artinya barang siapa di antara umatku yang berselawat kepadaku dengan ikhlas dari dalam hatinya, nescaya Allah berselawat kepadanya 10 kali kerananya dan mengangkat 10 derajat dengannya, mencatat untuknya 10 kebajikan dengannya dan menghapus darinya 10 dosa. Ini hadis Hasan Sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tabrani dan Al-Bazzar. Dalam hadis ini mengatakan ada 4 tuan-tuan puan-puan. Bagi orang yang ikhlas hatinya berselawat ke atas Nabi, maka pertama Allah berselawat kepadanya 10 kali, dan kedua mengangkat 10 derajat dengannya, ketiga mencatat untuk 10-nya kebajikan dengannya, dan keempat menghapus darinya 10 dosa. Masya-Allah tuan-tuan puan-puan. Ya, begitu banyak sekali Allah berikan kepada sesiapa hamba-Nya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam hadis yang lain pula, hadis sahih dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu bahawa ia telah mendengar Nabi SAW bersabda, apabila kamu mendengar muazzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya, kemudian berselawatlah kepadaku, kerana sesungguhnya siapa saja yang berselawat kepadaku satu kali, nescaya Allah berselawat kepadanya 10 kali. Kemudian memohonlah wasilah untukku, sesungguhnya wasilah itu adalah kedudukan di syurga yang tidak pantas kecuali untuk seorang hamba sahaja dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap akulah orangnya. Maka siapa saja yang memohon kepada Allah wasilah untukku, nescaya ia mendapat syafaatku. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. Masya-Allah tuan-tuan puan-puan. Masya-Allah kalau siapa yang dengarkan azan seperti biasalah, kalau kita mendengar Allahu Akbar, kita ikutlah diucapkan semula, diucapkannya, dan kemudian siapa yang sampai habis baca doanya dan mohon wasilah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan hajat, mudah-mudahan insya-Allah Allah perkenankan doa para penonton ataupun para pemirsa. Baik, insya-Allah hadis yang lain dalam hadis Hasan Sahih dan diriwayatkan dari riwayat yang lain milik Ahmad disebutkan bahawa Rasulullah SAW datang pada satu hari sedangkan kegembiraan tampak pada wajahnya. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami melihat kegembiraan pada wajahmu. Beliau bersabda, sesungguhnya malaikat terdatang kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, apakah tidak membuatmu reda atau senang kalau Rabbmu berfirman, sesungguhnya tidak seorang pun dari umatmu yang berselawat kepadamu, melainkan aku berselawat kepadanya 10 kali, dan tidaklah seorang dari umatmu memberi salam kepadamu, melainkan aku memberi salam kepadanya 10 kali. Beliau bersabda, ya, aku reda. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Ini diterangkan dalam kitab ini. Baik, yang terakhir ni saya berkongsi dengan para pemirsa atau para penonton. Itu hadis Hasan Sahih kerana masa tak mengizinkan. Dan dari Anas radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkan selawat kepadaku pada hari Jumaat, kerana sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku tadi menyampaikan pesan dari Rabb-Nya Azza wa Jalla. Lalu dia berkata, tidak ada seorang Muslim pun di muka bumi ini yang berselawat kepadamu satu kali, melainkan aku dan para malaikatku akan berselawat
kepadanya 10 kali. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Abu Zihal, dari Anas. Masya Allah tuan-tuan, ini bagi orang yang pada hari Jumaat, perbanyakkanlah selawat pada hari Jumaat, supaya kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis ini. Maka perbanyakkan selawat kepadaku, kata Rasulullah, pada hari Jumaat. Pada Jumaat kita banyak selawat para tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Dan seperti mana dalam hadis ini mengatakan, Allah dan malaikatnya berselawat kepada siapa yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ganjaran 10 kali, tuan-tuan dan puan. Baik, saya dah sampai di sini dahulu. Saya berkongsi dengan para penonton dan pemirsa, dan kita akan bersambung lagi pada minggu hadapan dengan tazkirah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.